كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, merafak setinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan dan kasih sayang rahmatnya Allah. Diberikan kesempatan dan ruang kita solat maghrib berjemaah dan kita duduk sementara nak masuknya fardu isyak untuk kita sama-sama berkongsi sekadar yang kita mampu untuk sama-sama kita memahami dan untuk dikurniakan kudrat untuk melakukan ibadat yang kita faham dan kita belajar insya-Allah. Jadi tuan-tuan, masuknya maghrib tadi maka masuklah bulan baru. Nama dia bulan, betul ke? Kau esok betul lah no. Jadi masuk maghrib tak sah ni, lah ni dah masuk bulan Rejab no. Jadi bulan Rejab, tuan-tuan, banyaklah kelebihan-kelebihan bulan Rejab ni. Bukan kita nak ulah pada malam ni, cuma sekadar cas sikitnya supaya kita speedkan amal ibadah, rebut peluang yang ada di dalam bulan Rejab ini. Antara kelebihan ataupun keistimewaan Rejab
adalah satu bulan yang disebut sebagai bulan Allah, atau bulan maghfirah, ataupun bulan kita memohon sungguh-sungguh keampunan kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah ni dia kena setiap hari, setiap masa. Tapi apabila masuk bulan Rejab ni, dia kena lebih tinggi sikit dia punya sisi dia tu untuk kita speed mohon keampunan kepada Allah. Siapa macam kita nak masuk beberapa pertandingan, sebagai contohnya sukan ke, tuan-tuan, orang atlet ni hari-hari dia kena jogging, dia kena lari, dia kena warming up, dia kena macam-macam. Tapi apabila tournament tu makin dekat, lagi speed dia punya latihan dia tu. Jadi seolah-olah macam itulah supaya kita mudah faham. Dan tuan-tuan dalam hati Allah sekalian, kemudian Allah memuliakan hambanya yang memuliakan bulan Rejab. Jadi kalau dalam kepala kita ni ada beberapa list narai ibadat yang kita masih lagi tangguh, tak rasa nak mula lagi, ni dia bulan latihan kita. Kerana ada 3 bulan yang kita kata 3 beradik ni, bulan kemuncaknya adalah Ramadan. Sebab tu pada malam ni kita dah boleh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bila dengar doa tu berkumandang, tuan imam kita baca, rasa tak jauh dah hak paling kita nanti-nantikan adalah Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, Rejab ni kita muliakan dia. Saya ustaz tak pernah lagi ni, setakat lah ni nak puasa Isnin Khamis boleh mula dah. Esok ke mula ambil sempena 1 Rejab. Saya ustaz tak boleh lama-lama, setakat seminggu sekali je ambil Isnin saja. Saya pula ustaz nak puasa tak boleh, doktor kata gastrik, tak boleh sungguh. Jadi nak pulung kok mana? Pulung kok sembahyang sunat. Saya ni sembahyang sunat ustaz, kiam mulai ni tak peraya juga. Tak peraya. Kunci jam pukul 3.30 dia bunyi, saya tutup balik. Jadi ada satu solat sunat ustaz yang mana kalau saya istiqamah boleh dikatakan sebagai king kepada solat sunat. Tuan-tuan, solat sunat yang power lah. Solat ni semua power, tapi dia ada kelebihan dan kedudukan masing-masing. Antara yang kita kata bahasanya king solat sunat ni, tuan-tuan, adalah solat sunat subuh. Solat sunat subuh. Sebab tu siapa hak yang mai semayang mayang subuh, dia mai awal di masjid dengan dia melakukan tahiyatul masjidnya dengan solat sunat tahajudnya, hak tu memang champion dah. Tapi ustaz, saya ni tak boleh banyak-banyak sebab tenaga saya tak jenuh. Simpan habuan 2 solat je. Yang pertama saya simpan untuk solat fardu subuh. Ada satu lagi je solat hak boleh saya buat. Agak-agak saya nak buat apa ustaz? Maka jawabnya buat solat sunat subuh. Kerana tuan-tuan, orang yang solat sunat subuh ini dia mendapat seisi langit dan bumi kebaikan kepada dia. Walaupun hidup dia atas dunia ni bukan orang senang pun. Dia orang susah, tak sopa orang lain. Tapi kalau duduk di Bukit Jana ni tak susah dah. Tuan-tuan, senang banyak dah ni. Cuma nak habaq tak sopa orang lain lah. Rumah orang lain besar dia dengan ion tak jauh lah. Punya besarnya. Rumah saya ustaz, curi-curi celah-celah aja. Orang lain satu lot, saya setengah lot rumah saya. Tapi saya tak pernah tinggal solat sunat subuh. Tuan-tuan, istiqamah. Walaupun tak kaya pada pandangan manusia, tetapi kaya pada pandangan Allah. Sebab apa? Dia telah mengumpulkan seisi langit dan bumi pada setiap hari. Subuh ni, subuh kemarin, subuh esok dan seumpamanya. Kemudian dalam bulan Rejab juga tuan-tuan dan mati Allah sekalian adalah pembukaan kepada bulan kebaikan dan keberkatan. Buatlah amal apapun dengan niat kerana Allah beroleh keberkatan kepada kita insya-Allah. Dan yang terakhir, penutup bagi mukadimah kita, bulan Rejab tak lain tak bukan adalah satu bulan yang kita memperingati satu peristiwa agung yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Isra dan Mi'raj.
Tiap-tiap tahun kita dengar, tapi kadang-kadang ada perbahasan-perbahasan yang kita jarang dengar. Kerana di sebalik peristiwa agung ini sampai kepada hari ini, ulama masih lagi mensyarahkan apa kelebihan, apa di sebalik rahsia Isra' dan Mi'raj. Jadi tuan-tuan yang ada kekuatan, pilihlah cari mana-mana ceramah ke daurah ke tentang Isra' dan Mi'raj ini untuk merobek, untuk rosek di sebalik rahsia Isra' wal Mi'raj. Wallahu alam, tapi tak habis lagi. Jadi kita mula, kita sambung di mana tah? Hadis 24. Oh. Tak mula lagi ke baru mula? Sikit ya. Hadis 24. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya terus baca Melayu noh, rasanya dah syarah kot dia punya sahabat tu kan. Tengok. Kita masuk poin dia. Saya baca Melayu, saya ghostan sikit, kita terus. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah ke arah kami. Dalam riwayat yang lain, maksudnya Nabi datang kepada kami dan bersabda. Nabi sebut ni tuan-tuan, hadis yang kita nak kongsikan pada malam ni, saya boleh katakan 100% berlaku zaman kita. Ni mukjizat Nabi ni. Ni wahyu daripada Allah kepada Nabi. Nabi cerita yang kita akan kongsi pada malam ni, boleh kata 100% apa hak Nabi sebut berlaku sungguh pada zaman kita ni. Sebab tu bila masuk tahun 2024, tuan-tuan kena ingat, saya bukan suruh beriman, tapi percaya tu bolehlah. 1 tahun boleh dikatakan yang agak mencabar ni. No, perkemahkan akidah kita, berlambakkan segala amal kebaikan kita. Pasal orang duk bunyi-bunyi tu, ni dia tahun dia. Ni tahun dia. Tak lain tak bukan pada sudut peperangan. Yes, selain daripada hak senantiasa duk perang di antara Israel dan Palestin, tuan-tuan kena tahu yang mana bermulanya daripada semalam, kalau tak silap saya, satu media memberitahu Amerika ataupun lebih kurang dengan UK telah pun mula serang Yaman, lebih kurang lah. Dan antara Korea Utara dengan Korea Selatan pun tengah tegang ni. Depa ni hak berkelahi ni tuan-tuan, pasal masing-masing ada nuklear. No, masing-masing nak habaq kata depa kemah, nak habaq depa ni kira tentera paling hebat lah. Jadi kalau depa perang ni, kita kok mana tuan-tuan? No, kita ni lebih kepada kena yakin lah, kena akidah, kena kemah lah, hak tu lah boleh habaq. Saya tak mau cerita sini lah, pasal ada recording kan. Saya seronok sembang dengan pencen-pencen askar ni, tanya macam mana depa cerita lagu ni gayak juga tuan-tuan, gayak. Tapi tak apa, kita ada Allah. No? Kalau tuan-tuan kata tak apa ustaz oi, kalau Allah tak izin tak jadi juga nuklear pun, betul. Tapi nak bandingkan kita dengan Palestin ni, hak kemah mana lagi? Kemah mereka lagi. Tapi kok mana pun bom letup juga. Bom letup tu mereka tak jadi apa kah? Hancur. Kepala hilang, kaki tak ada. No, tu mereka. Bumi Anbiya. Nak banding dengan kita ni tak tahu. Kuliah baru mula lena dah. Contoh. Amo dia kata awal kena sembelih. Contoh nak, ada juga orang tanya, ni contoh tuan-tuan, orang tanya seorang tok guru tu, dia kata ustaz, kita ni di Malaysia ni duk berdoa qunut nazilah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina amin wa na'udzubika min syururihim amin Allahumma baddid syamlahum amin. Dengan penuh
kekhusyukannya, minta kepada Allah. Mereka juga tuan-tuan, tentera-tentera tu bukan calang-calang tentera. Quran lang kepala, tahajud lebih kurang, kira kemah lah ni. Tapi tak jadi apa juga ustaz oi. Kok mana pun bom musuh meletup juga, kok mana orang awam pun mati juga. Allah tak dengar ke doa kita ni? Dia nanti mai tanya lagu tu. Kenapa Allah tak hancurkan Zionis dan Israel seperti mana hancurnya Fir'aun pada zaman Nabi Musa? Dia nanti mai tanya lagu tu. Maka jawab ulama tu, tuan-tuan, jika Allah Ta'ala hancurkan Israel, Zionis, Yahudi itu, bagaimana mereka nak masuk syurga buat orang Islam? Mereka nak masuk syurga atas tiket apa? Dengan bawa maksud, dengan mati syahidlah cara mudah untuk mereka masuk syurga. Jadi Allah buka peluang tu begitu panjang untuk lebih ramai mati syahid fi sabilillah. Jadi kita ni tuan-tuan tak gaduh, sat lagi kemas beg pergi sana tak gaduh. Maka kita duduk di Malaysia ni hanya kita sampaikan doa kepada mereka. Allah Ta'ala tunaikan hajat makbul kita punya doa bukan setelah doa kita selesai, tetapi setelah keadaannya sesuai. Sampai masa tuan-tuan, janji Allah itu pasti kemenangan buat umat Islam. Cuma sekarang ni Allah tangguhkan supaya dok kumpul list-list nama siapa yang ada syahid di depan tu. Siapa kita pi haji lah. Kalau tak sebut nama haji, ustaz jangan buat main, saya tampak mampu sekejap gini. Contoh. Pasal apa? Pasal saya pergi haji dah ustaz, kena sebut haji lah. Biar kurang lagu tu lah. Mereka tak rebut hak tu. Mereka rebut di depan Asy-Syahid Muhammad sekian-sekian, Asy-Syahid Muhammad sekian-sekian. Tu contoh saya bagilah. Cuma nak habaq list kepada mati syahid tu, itu sasaran mereka dan anugerah daripada Allah Ta'ala kepada mereka. Baik, kita sambung hak tu sajalah cerita pila tuan-tuan, tak ada kerja apa. Wahai golongan muhajirin. Muhajirin ni siapa? Sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. 5 perkara apabila kalian mendapat dugaan dengannya, dan aku berlindung, terus Nabi sebut, kalau hampa dapat dugaan siapa aku nak bagi tahu kepada hampa ni, aku berlindung. Nabi minta, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Makna kata benda ni tuan-tuan bukan berlaku pada zaman Nabi, tetapi berlaku pada akhir zaman. Bila kita tengok balik dia punya poin-poin hak Nabi sebut ni, semuanya berlaku pada zaman kita secara detail. Tak perlu saya nak ulas teruk-teruk, tuan-tuan boleh faham dah, tangkap dalam kepala. Syarat jangan lena je, kena lagi. Nombor 1, tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum. Senang cerita, perkara keji, perkara mungkar, perkara yang melibatkan lucah. Tidaklah kekejian atau perkara lucah atau perkara keji menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan. Tuan-tuan tengoklah ni maksiat ni lagu mana. Tak ya, tu saya kata tak gaduh ulah dah, tak gaduh bagi contoh, terus main lang kepala. Keluar rumah saja nanti duk nampaklah benda hak tak elok. Punya nak habaq begitu berleluasanya benda-benda hak jenis lagu ni. Ni hak terbaru ni siapa kata tahu, saya tahu saja tak mau habaq. Kan suruh sedia rumah pelacur. Dah heranlah. Saya heran. Memanglah kita fahamlah ilmu agama tu tak mendalam, tapi kita cakap tu tuan-tuan jangan habaq kata kita tu pandai. Kalau kita pandai buat akon tuan-tuan, jangan dok pi sembang pandai pi hampak kapet. Faham tak ni? Tuan-tuan nak tukar kapet baru kah? Insya-Allah, kalau bajet lebih beli raudah, beli raudah. Ni iklan bukan suruh tulis. Buh hak menyembok raudah tu. Allah, syu'ah buh kapek raudah sampai ke belakang. Dia ada 2 jenis, hijau dengan merah. Tengok, dia tak bagi orang cakap bidang lain, dia pergi cakap bab kapek pula. Ni cerita. Cerita. Sebab ada satu surau dia buh kapek raudah kali hijau.
Oh, dia punya pijak tuan-tuan terlom oh. No, kalau bawa cucu hak kecil ni jenuh cari nak abad terlomnya. No, kalau tu imam sujud lama tarawih rasa lemah belakang. Pasal apa? Kapek terlom. No, kalau buh hak merah tu dia nampak jauh sikit. Tapi tengok cara tuan-tuan masjid ni dengan bidai pun kalau hijau, tirai pun hijau, saya pun jubah hijau. Habuan malam ni kena dengan kapek. Tuan-tuan tukar, dia nampak masuk. Faham tak ni? Sajalah cerita cadangan, tak setuju pun ikut suka. No? Jadi kalau hang pandai buat kapek, jangan dok pergi sembang bab lain. Apatah bab agama. Bab agama pun jangan pergi pandai-pandai pergi ulah bab orang. Hang tak tahu bab tu. Nak bagi cadangan pula pergi tubuh rumah pelacur untuk warga asing pergi lepas nafsu pasal bini duk jauh. Faham tak ni? Depa main di Malaysia ni buat apa? Buat kerja kontraktor, no, cuci kereta, buh apa namanya, orang panggil apa tu, bepilah tu. Kira buat kerja di Malaysia ni tak bawa bini pun, harap ke video call lah Ustaz. Oh, tak lepas. Maka depa ni dia kata nak selamat orang tempatan kita, maka tuan-tuan buatlah rumah pelacur untuk warga asing. Saya nak tanya satu je. Tuan-tuan tengok kedai nombor ekor, siapa yang masuk? Kalau masuk pakai helmet tak ada orang lain dah. Suruh dia buka helmet, mesti kopiah ada. Kok lo aja ke masjid rupanya. Contoh. Jarang kita jumpa warga lain masuk, tapi hak masuk pakai helmet. Contoh bulan puasa ni. Kalau raga tu plastik hitam tak ada orang lain dah. Orang Islam juga. Mana kata benda dah ada, tunggu apa lagi? Padahal benda tu semua agama pun tak benarkan. Tapi kita pergi buka mulut nampak huduh, nampak tak comel. Dulu-dulu ni, kisah dulu-dulu ni. Kalau sungguh lah tak tahan sungguh, maaf cakap tuan-tuan, pakailah kondom, dia kata. Nampak tak? Dia telah membelakangi wahyu Allah sebut. Dia nak habaq, dia pandai daripada hukum Allah. Tuan-tuan senang banyak je, senang je jawapan dia. Kalau tuan-tuan ada telefon, ni telefon ni orang panggil telefon ni, nama dia. Kalau rosak skrin pencah, tuan-tuan nak hantar pergi kat siapa? Workshop kah? Dia kata ni tolong tengok sat telefon saya ni buat pasal apa? Telefon Pak Long pakai minyak hitam kah? Tak ah. Skrin rosak, pergi kedai telefon lah. Dia tahu skrin rosak ni lebih kurang 200 Pak Long. Esok siap. Tuan-tuan kereta ada masalah leaking enjin, hantar pergi kedai, dia tahu punca apa. Pasal tu memang tempat dia. Dia tahu masalah dia. Tuan-tuan nanti sakit kepala, no? Sakit kepala, rasa mai kok ni, kaki pula rasa sakit, no? Jangan pergi tempat apa nama ni, pejabat zakat. Faham tak ni? Pergi di mana? Pergi hospital, pergi klinik. Depa tahulah doktor kata, gok ni tak ada benda lain dah. Pak Long nak makan seafood apa? Allah doktor, oi, breakfast makan ketam. Tengah hari udang, no? Petang makan belangkah. Malam tapak Sulaiman, semua seafood belaka. Padanlah kau pun. Tuan-tuan saya nak buat apa? Kalau kita ada masalah bab agama, kena tengok Allah kata apa. Tu je jawapan dia. Jangan sombong dengan Allah. Allah buat kita. Tuan-tuan, Allah buat kita. Bila kita ada masalah, Allah bagi tahu dah ubat dia apa dia. Sebagai contoh kita cerita itu ni, curi, Allah habaq dah ubat dia apa. Kerat tangan lah. Oh, ada orang tak setuju pula dah. Kerat sat lagi, kesian kat dia nak kerja apa. Kita nak tunjuk kata ubat kita lebih kesan. Tuan-tuan, kalau ada darah tinggi, bagi ubat darah tinggi. Siapa habaq? Allah yang habaq. Hukumnya macam itulah, mudah faham. Kalau doktor tu kata, Pak Long ni darah tinggi, nah saya bagi ubat gegat, mampus Pak Long tu. Pasal bukan ubat dia, walaupun nama ubat. Faham tak ni? Tu cerita. Tapi dah kita sombong, nak habaq kita pandai, no? Kita rasa hukum kita semua clear. Tak ada apa lagi orang hantam dah, no? Hak hantam tu pun bukan datara mana pun. Tak apalah. Jadi saya nampak apa tuan-tuan, mudahnya sebaran benda-benda keji ni pada zaman kita. Kemudian disambung lagi, kecuali akan tersebar di tengah mereka. Ni disebabkan punca daripada hak depa buat benda-benda hak lagu ni sampai mudah sangat ni,
maka akan ditimpa kepada mereka, kata Nabi SAW, penyakit ta'un dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap kaum sebelum daripada mereka. Tentu agak-agak jadi tak benda ni? Jadi dah. Cuma penyakit lah tak disebut ta'un, disebut COVID-19. Ni lah ni pun tengah duk jadi pula ni. Allahu Akbar. Minta simpang lah noh. Saya bila buka Facebook ni, nak percaya pun fikir 4-5 kali kan. Depa rajin buat analisis. Tuan-tuan jangan takut lah. Yakin dengan Allah. Dia ada orang hak tak ada kerja, nak pencen lambat lagi. Faham tak ni? Kerja pula pergi lewat. Dia buat list. Lah ni ramai mati mengejut. Nampak tak? Ramai mati mengejut. Dia kata kebanyakan hak mati mengejut tu di kalangan frontliner lah. Misi, doktor, cikgu. Siapa cikgu? Habuan lah malam ni. Ni makna kata apa? Yang wajib kena cucuk, dia kata. Dia senarai semua list-list hak yang mati muda, mati mengejut. Sesudah cucuk, dia kata. Kita nak percaya tu 50-50 lah. Tapi logik tu ada. Tuan-tuan nak habaq kata apa? Ta'un punya cerita lebih kurang COVID lah. Tapi sebelum COVID ni nanti ada dah nama dah penyakit AIDS tu, HIV tu. Tapi hak bila mana mai COVID ni jauh lebih hebat daripada penyakit HIV tu. Sebab apa? Bukan kata sentuh, bukan kata makan bekas kawan tu makan. Pi sentuh bekas kawan tu pernah sentuh pun, kalau dia ada penyakit lekat kat kita. Berlaku dah apa hak Nabi sebut? Berlaku lah. Sebab apa? Tak payah tanya sebab Nabi habaq dah. Berleluasa kemaksiatan. Contoh tak payah hak lain lah, kita ambil tempat kita. Allah, kalau konsert tu melimpah keluar stadium, seronok. Hang seronok. Nanti akan main satu penyakit dekat hang. Akan penyakit mentimpa masyarakat yang disebut sebagai ta'un, tetapi kita kiaskan mai pada zaman kita disebut COVID-19. Berapa ribu tuan-tuan? Puluhan ribu yang mati asbab daripada penyakit, daripada COVID. Tak asing juga yang bunuh diri, no? Kerana tekanan hidup, hutang keliling pinggang, nak buat kerja tak boleh. Kalau dulu kita pernah hadap 2019 dengan tahun 2021 lebih kurang lagu tu lah. Tuan-tuan, dia punya teruk tu, Allah aja tahu. Nak keluar tak boleh, nak balik kampung tak boleh. Saya sangkut di kampung, tahan kira agak lah. Nak habaq susahnya. Tambah hak karam nega kan. Ni tuan-tuan, agensi pelancongan ni bermula daripada A to Z. Tak kira hak agensi gegasi ke, agensi anak ke, bermula daripada bawah balik. Semua kosong-kosong balik setelah berlakunya COVID. Akibat daripada macam tu, Allah hantar pun dia dah tak reti situlah. Dia tak rasa sedap situlah. Dia rasa dia lebih pandai, dia rasa seronok. Tuan-tuan, ni saya cakap ni tuan-tuan kena fikir amal ni. Jangan harap saya cakapnya. Saya cakap ni kira berlapis, no? Berlapis. Nombor 2. Tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran kecuali mereka akan diseksa dengan kemarau berpanjangan dan penguasa yang zalim. Ustaz weh, timbangan dan takaran tu dia pi terjemah kalimah hak mana? No? Tuan-tuan kalau tengok tang bahasa Arab tu, walam yanqusul mikyal wal mizan. Mikyal tu apa dia? Jenis timbangan kilo. Orang hak menega, contohnya hak melibatkan timbangan kilo ni, mikyal, hati-hati. Patut berat lagu ni dia patut dapat. Kita pi kurang sebagai contoh. Kita letak atas pinggan dulu, tak tahu ada kedak lagi, lama dah tak pi pasal pagi ni. Kalau kau belah lek konorang dulu ni, tuan-tuan, dia punya orang panggil pinggan plastik tu, dia lagu tu pinggan lekuk bawah, dia pi letak lagu tu, dia pi buh udang atas tu. Faham tak ni? Cerdik balon tu, tapi cerdik kena kat dia lah. Jadi kita daripada jauh nampak, oi banyak udang. Berapa duit ni? RM5 lah.
Rupanya bila bohlam plastik lah kembung dengan pinggan, bukan sebab udang tu banyak. Tu akal dia lah. Tu cerita lain lah. Cuma nak habak dia punya selok belok akal tipu dia tu. Ni kurangkan timbangan atau kecohkan timbangan mikial ini, maksudnya pada sudut kilogram. Jadi bagaimana pula tuan-tuan yang dikatakan sebagai mizan? Bisa dengar kalimah mizan? Yang ni kita akan sampai suatu ketika nanti tak ada seorang pun yang akan terlepas. Mizan maksudnya apa tuan-tuan? Timbangan yang mudah kita faham lagu mana tuan-tuan? Sopa timbang kati tu. Mikial tadi ni dia kira kilo, tak kira lah digital ke jarum ke jenis kilo. Tapi kalau mizan ni dia jenis timbang kiri dan kanan sopa kati tu. No, kalau baik berat dah baik. Kalau hidup atas dunia seolah-olah dunia anak yang punya, maka dia berat belah lek kiri. Maka disebut sebagai mizan. Dua ni sifat dah lebih kurang serupa. Kalau siapa hak jenis melibatkan benda-benda lagu ni, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata habuan dia apa? Yang pertama, mereka akan diseksa dengan kemarau yang berpanjangan. Dah berlaku ke belum? Nampak gaya ni kira tak jauh dah. Tuan-tuan, saya tak reti nak cerita kemunculan Dajjal ni. Pasal saya tak pernah duk kelebek, duk baca bila Dajjal turun depan rumah siapa, dia nanti naik motor apa, saya tak pernah kaji pun lah. Cuma nak habang kata sebelum Dajjal turun, lebih kurang 3 tahun kita nanti kemarau. 3 tahun kita kemarau. Negara kita khususnya tuan-tuan, 3 bulan cukup dah. Kalau ayak tak ada, habis. Kita kena catu ayak tu. Nanti sebelum Dajjal turun, kita nanti dahaga sungguh. Ustaz main ceramah pun pakai cawan saja ya, ayak tak ada. Tak ada ayak kan, minta maaf ustaz weh. Kami ayak hak masjid buat balik rumah. Tu contohlah. Jadi saya nak minum apa? Empi main pun ustaz kan minum pun. Contohnya tak ada ayak. Tuan-tuan, kita kalau tak makan tak apa lagi, tapi kalau tak minum habis. 3 tahun barulah kawan tu turun mai. Bukan turun mai lah, munculnya Dajjal. Dia mengaku dia Dajjal. Kita tengok sifat yang ada pada dia pun serupa hak Nabi sebut. Maka habislah kita. Kalau iman waktu ni kita goyang. Tuan-tuan, kalau iman goyang, akidah tak tawan punca. Sini akidah siapa hajak. Dengar tak dengar, tak yakin lagi. Ni sampai lah pun akidah tu langgang ni. Ada satu pok duk pi huru hara masyarakat. Allah duk di aras pula sebagai contoh. Allah nanti ada tangan, dia sopa duk bayang sopa makhluk. Dia kata Allah ada tangan. Pasal apa? Yadullah fauqa aidihim. Terjemah maksud zahir, dia kata Allah ada tangan, sopa tangan Allah, tak sopa makhluk. Mana boleh. Mu sebut tangan pun salah dah. Sebab bila kata tangan, ada isi, ada tulang, ada jari, ada kuku, maka tak boleh. Akidah tu salah. Makna kata tuan-tuan, kalau akidah kemah, maka tanya Nabi kepada sahabat, apakah makanan bagi orang mukmin? Jawabnya zikrullah. Tuan-tuan, zikir je. Orang hak mukmin ni. Lapak ustaz noh, dahaga ustaz oh. Halah sama-sama lah kita pun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tuan-tuan rasa kenyang tak? Kenyang tak? Esok puasa Rejab, maklum jangan masak. Jangan masak, jangan pergi kedai. Leha oi. Tak lama dah untuk Bilal nak azan . Kita pun buka-buka turun saji kosong. Pasal apa hang tak masak ni? Dia kata nak try tengok ustaz abang oi. Pasal ustaz kata makanan bagi orang zikrullah. Tuan-tuan try zikir tengok. Nak kenyang ke nak mengamuk? Dia kata hang ingat aku kemas apa ustaz duk habaq tu. Lah abang baru sehari je abang. Tak boleh pi dekat hoi, tak boleh. Aku jenis orang panggil hyper, tak boleh kena makan juga. Hak tu pun tak tahan, habislah. Tu contoh saya bagilah. Tuan-tuan, nak habaq kata makanan bagi orang mukmin adalah zikrullah.
Jadi masuk hak belakang tu. Hak ni ulah dah itu, ulah kali lagi pasal Nabi sebut dan penguasa yang zalim. Saya sebut secara umum supaya tuan-tuan tarik nafas lega. Oh, nasib baik. Saya bagi dia punya kriteria aja. Saya tak tuduh mana-mana. Sebab apa tuan-tuan? Saya ulang balik hak saya sebut dulu ni. Apa dia? Macam mana nak kata penguasa atau pemimpin itu zalim? Bukan kita yang kata, sebab kita kata ikut nafsu. Saya ulang kali lagi. Siapa yang nak menentukan pemimpin itu zalim ke tidak? Bukan kita, sebab kita kata ikut hawa nafsu yang tidak bertentangan dengan kumpulan kita, maka kita kata dia salah. Buktinya zaman Abu Bakar pun dah ada, zaman Sayyidina Umar pun dah ada, zaman Sayyidina Osman pun dah ada. Orang kata depa pemimpin yang tak adil dan juga zalim. Tuan-tuan, sahabat Khulafa Ar-Rasyidin bukan sembang sahabat hak hujung. Makin derah depa makin derah lah saya. Yang faham. Noh, baik pergi kat depa tuan-tuan, dunia depa nak buat ke mana? Dia ingat saya marah pula dah. Depa derah, saya kena derah lagi. Tambah seorang lagi, habis lah saya. No, tu dunia depa tuan-tuan. Oi, kita jangan buat lagu tu. Kalau kita buat lagu tu, hak tu kena marah lah. Sambung balik. Tang mana pula dah tahu? Apa Salim? No, okey, baik. Tuan-tuan, nak jadi pemimpin ni, dia bukan sedap duduk atas kerusi. Dia bukan boleh gedik kaki. Dia kena perah otak dia, kudrat dia, cari habuan untuk orang di bawah dia. Contoh saya lah, tak gaduh orang lain. Di Kamunting ni contoh pacak naik muka saya. Jadi YB pula dah ke depan main ni. Contohlah, tuan-tuan jangan amin, saya tak mau. Saya duduk di pejabat, saya kena perahu otak, kena analisis berapa orang miskin, berapa hak perlu bantuan, jangan susahkan orang. Kalau takat duduk sono, orang main buat majlis, kita main rasmi duduk renyeh lagu tu, orang lain pun boleh. Dah lah main lambat, main renyeh pula. Contoh, kebanyakan lagu tu lah tuan-tuan, ni rekod kan, biar pilah. Masak kena jaga. Kita sibuk nak jaga lagu mana? Di atas kita lah benaknya tuan-tuan. Faham tak ni? Sampai kita ni tak tahu nak mengadu kat siapa. Mengadu kat Allah. Memanglah, tapi hang tu. Kami angkat hang supaya apa? Fikir masalah kami ni. Kami hak duk Bukit Jana ni tahan kira lagi ni. Hak duk Bukit Leng tu. Sampai kadang-kadang pun nak jumpa beras pun payah. Rumah atap pun hilang. Ulak kapak masuk, tedung selar masuk, bagai contoh. Tuan-tuan, kalau dia salah guna, saya tak sebut siapa tau, saya umum, siapa salah guna kuasa, cari habuan untuk dia, hang jenuh mampu esok ni. Jangan tuan-tuan. Ni semua ni ayah ni. Ayah. Kita kalau nak bertanggungjawab di atas lesen kedudukan ayah di hadapan Allah, cukup parah dah. Jangan risau, saya bukan marah, saya lawan suara mereka. Allah akan tanya, adakah kamu menjalankan tanggungjawab yang baik sebagai seorang suami? Allah akan tanya. Selesai yang tu, Allah akan tanya pula, berapa orang anak dulu aku bagi? Dia kata, saya ada 8. Yang pertama, bagi tak didikan agama? Selesai yang pertama, yang kedua, hak tu pun Allah tanya. Tiba-tiba selesai hak lain semua, kita sama-sama best. Oh, lega selesai. Tiba-tiba hak mana diangkat oleh Allah, Allah panggil, hamai kali lagi. Ni contoh no, hamai kali lagi. Hari tu hang buat apa? Buat apa-apa? Apa yang hang buat yang mana diamanahkan kepada hang untuk fikir untuk orang bawah hang. Saya tak sebut ayat, jadi panas lagi ni. Tuan-tuan nak habaq kata dia zalim, disebut di isytihar, dikatakan dia zalim kalau bertentangan dengan kehendak Allah. Yes, zalim. Ayah yang tak bagi didikan agama kepada anak, yang menjadi dayus,
dia adalah suami dan bapa yang zalim. Tuan-tuan jangan faham zalim ni bunuh, jangan faham zalim ni mencuri semata-mata. Dia tak menjalankan amanah dengan baik pun dikira zalim. Soalan saya, berlaku tak benda ni? Berlaku. Dah, berapa dah? 2 dah. Allahu Akbar. Nombor 3, kita habis malam ni. Saya pasal anak tak mau ikut. Kalau dia ikut orang kali dengan mereka, tak mau ikut, dia tak apa nak kenal. Tak apa tuan-tuan. Nah dunia mereka. Pernah ni iklan noh, pernah saya ceramah Maulidur Rasul. Ni suara habis. Baru balik Turki, balik mai suara tak jenuh. Depa ceramah jemput semua sekolah. Sekolah rendah duduk depan. Allah. Pasal saya bila kuliah, saya nak kena naik turun. Tuan faham naik turun? Tune dia punya orang panggil apa? Intonasi dia. Intonasi naik turun kena ada. Sebab tu pengkuliah dia kena fikir benda ni. Kalau dia nanti tengok jemaah nanti layu, dia kena up sikit dia punya suara dia. Tuan-tuan tahu kan neraka? Neraka pula dah. Ada nanti lagu tu. Bila mana cerita bab-bab sedih ni, dia kena slow sikit. Tuan-tuan, tak tahu ke kata Allah sayang kat kita ni, dia pilih mai kita mai di masjid ni. Orang lain Allah tak pilih. Ada nanti mai sedih. Pentingnya mikrofon, baru boleh main intonasi suara. No? Ada surau saya pi tuan-tuan, bukan setakat mic tak elok, tak ada terus. Tak ada terus. Ni tuan-tuan pukul berapa dah habis? Ustaz pukul 10. Kena kat hang kita suara tak ada. Tapi bila mic lagu ni okeylah, no problem. Tak ada masalah tuan-tuan. Sambung balik. Hilang pula dah. Okey, nombor 3. Tidaklah mereka enggan membayar zakat. Ni pun kita dah bahas tajuk asing kata ni bab zakat, tajuk yang kedua ketiga tak ingat dah. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka kecuali langit akan berhenti menitis air untuk mereka. Tu patut kita dapat lagu tu. Tuan-tuan, zakat apa panggil? Tahunan tu, zakat harta kita tu hak bayar tahun tu. Dia kira tahun mana? Tahun Masihi ke tahun Hijrah? Sat bagi dia dulu. Dia pun umur tak panjang no, sat je. Dulu lama tinini sat je dia pun. Tuan-tuan nak habaq apa? Dia kira tahun Hijrah. Sebab tu bila lah ni tuan-tuan umur kalau ikut Masihi, umur berapa sebagai contoh 60. Hakikatnya 62. Ataupun 61 tahun lebih. Ni umur kita ni. Saya tahun ni masuk 33. Kemungkinan umur saya 35. Kalau kiraan hijrah. Jadi kena kira hijrah. Pasal yang hantar main hukum tu Allah. Kalender hijrah. Kita sebut kalender Islam. Zakat jangan buat main. No? Ibu-ibu hak simpan emas banyak di rumah. Yang sonok dah beli lah. No? Pohkong. Apa ni? Duk beli macam bentuk bewok, korak. Duk simpan di rumah tu. Dia ada kiraan-kiraan dia lah. Tu kena tanya mereka hak bidang dia lah. Cuma sahabat, jenis hak masalah dengan zakat ni, patutnya langit akan berhenti menitis air untuk kita. Punca pada kita benarnya. Tetapi disambung lagi, kalau bukan kerana haiwan-haiwan ternakan, nescaya mereka tidak akan diberi hujan. Sabit kepada binatang minta kepada Allah nakkan hujan tuan-tuan. Kalau tak sabit kepada mereka minta kepada Allah, kita ni tak terima hujan. Walaupun kita duduk di tempat disebut sebagai rain town. Binatang ternakan itulah hak kita pergi cari pasal dengan mereka. No. Tak tahulah tuan-tuan ni. Stakatlah 3 dah. 3-0. Siapa Piramli tu kan? Nuju 4 belalang. Nombor 4. 3 ni kena dah nombor 4 pula. Tuan-tuan tengok asal lagi. Tidaklah mereka melanggar janji Allah.
Maksudnya langgar apa? Langgar syariat. Dan Rasulnya, kecuali Allah akan kuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan mengambil harta yang ada di tangan mereka. Faham tak ni? Kalau hampa pi langgar syariat, kita faham lagu tu lah. No, kita pi langgar syariat, banyaklah langgar syariat ni. Antaranya apa, tak mayang ke, no, Allah kata A, kita pi kata B. Hak cara individu, puasanya tidak, mayangnya tidak, hajinya tidak, zakatnya tidak. Secara umumnya hak jenis ada kuasa kita sebut tadi ni, dia pun cara dia langgar perintah Allah. Allah kata jangan, dia kata boleh sembang belakang. Allah kata tak boleh, dia kata boleh sembang lain. Langgar syariat lah tu. Apabila kita tegur, kita kata tak boleh mendedahkan aurat, jangan duk pergi tunjuk rambut ke orang bagi muslimat. Tiba-tiba dia kata, ustaz jangan duk kata lagu tu, pasal syurga neraka tu hak Allah. Tuan-tuan, ayat dia tu betul tapi tak kena. Kalau semua hampir usung ayat tu, habis syariat ni nak tahu mana? Siapa-siapa yang tak solat, maka inilah hukuman dia. Siapa kata Allah sebut dan Nabi habaq, kalau tak puasa macam ni dalam neraka, kalau tak semayang lagu ni dalam neraka. Siapa kata? Syariat lah tu. Tiba-tiba mai kat kita pi kata, ustaz tu pi sebut neraka. Tu hak Allah. Siapa nak tentukan saya syurga neraka? Kita bukan kata hang tu confirm neraka. Cuma setakat lah yang hang buat ni, sopa hak syariat kata. Syariat kata lagu ni kalau buat masuk neraka, bukan kita kata. Faham tak ni? Maka tuan-tuan sekalian, musuh dari luar mereka dan mengambil harta yang ada di tangan mereka. Ini banyak jenis lah, no? Banyak jenis lah. Kita mungkin boleh faham pada sudut harta merdak kita dicuri. Nah, tuan-tuan, baru ni bagai contoh, no? Patut tak saya cerita ni? Cerita umum lah, tak kena sebut detail sangat. Contoh kan, hak kita duk sayang sangat ni, rumah. Saya rumah tak salah, tapi sayang ni sampai tak keluar punya seronoknya. Mozaik tu bukan takat lantai sampai ke ceiling, mozaik. Seronok sungguh jaga rumah ni. Belah kangaroo, orang belah itik angsa, dia belah kangaroo. Sampai satu masa, tuan-tuan, Allah hantar mai, mungkin dia ada masalah dengan ahlung kalau lebih kurang. Nanti dia mai hantar mai, dia picorok apa nama minyak ke, cucur pi bakar mai, hangus semua, tak ada apa. Tu contoh biasa aja. Contoh hak paling sebiji apa dia? Kekuasakan atas mereka musuh dari luar mereka dan mengambil harta yang ada di tangan mereka. Tuan-tuan, antara contoh lain ni, saya cerita sini habis sinilah tuan-tuan, no? Kat Bukit Jana ni tanah siapa banyak? Saya tanya lagu tu lah. Saya metua Langkawi, tuan-tuan. Nak cari tanah Melayu kita ni payah. Boleh kat depa belakang dah. Boleh kat depa. Sebab orang-orang dulu ni awal tak mau jual, fikir anak cucu. Oh, lu jangan tanya watala jual punya sembang kat apek tu. Apek kata you kena jual sama wa. Oi, tak boleh. Ni wa punya cucu punya. Oh, you rugi oh. Kenapa rugi? Itu tanah sekangkang kera, I kasih you 500,000. Ambil tu nanti main lagu tu. Tadi ni sembang bak cucu bukan main. Oh, jangan buat main. Cucu kau dah tu je. Bila letak duit lebih sikit, oh, ambil tu dia main lagu tu. Kalau you tak lalakin sama wa kasih you 1 juta. Itu boleh. Ambil grant terus bagi sebagai contoh lah. Ni contoh tu mudah tapi berlaku, tuan-tuan. Bukan saya cakap kosong, berlaku. Akhirnya ada nama mereka, sikit demi sedikit akhirnya kita tiada apa. Nak jual dekat orang Melayu, ustaz weh, kerja duk minta murah. Daripada 200 turun ke 180,000.
Kemudian pula dia kata, woi kita kawan lama dah daripada kecil dalam muri kawan dah. Kurang pula 150,000. Dia kata pula anak saya dengan anak dia tengah duk cinta. Buat apa nak kira sangat, turun pula 100,000. Faham ni? Kan? Duk pi tambah pula bini saya dengan bini dia satu kuliah muslimat. Sama-sama duk main mengaji duk sebelah. Baru duk khatam Iqra 2. Takkan tak boleh hejah lagi. Turun pula ustaz, oi 80,000. Dalam duk sembang pi sembang main, rupanya tok wan saya dengan tok wan dia dua beradik. Akhirnya tinggal 30,000 ustaz weh. Lah kali saya kata ambil kat hang lah, tak usah tanya banyak. Tidak. Payah no, nega orang bisnes tahulah. Patut orang bisnes ni kita nak pergi beli tu support. Bukan kita minta korang. Sebab tu tuan-tuan kalau buka kedai apa-apa, nampak saya jangan bagi free, bagi murah tak apa. Siapa tu juga no, saya kalau masuk kedai ada jemaah ni owner nah. Kalau sama-sama dengan saya apa ni orang panggil customer tak apa. Tapi kalau owner belanja, saya tak pergi dah kedai tu. Saya minta maaf siap-siap. Bukan sombong, sebab saya kesian. Sebab dia berbelah lagi. Kalau aku minta duit, ustaz kot. Kalau bagi free, aku pun nanya. Faham ni? Jadi saya tak pergi dah. Tuan-tuan, Allah alhamdulillah lah tuan-tuan. Oi, pantang buka breakfast kat luar ni. Orang belanja, saat-saat ada orang bayar. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala. Cuma lah ni saya duk tunggu je. Ada orang nak tolong bayar minyak. Takkanlah tak ada lagi. No? Gaya nak bayar, ada orang tak dapat bayar minyak dah. Oh, tu tuan-tuan senang banyak lah. Saya nak buat apa susah ustaz oi. Nak jual kat kawan-kawan kita ni susah. Dia naik kereta mahal. Tapi duk sembang kawan-kawan saya, bila sebut kawan saya tak boleh ustaz oi. Saya kurang. Lah tak ada apa. Saya jual kat Apek ustaz. Saya tak kata apa. Dia sendiri sebut harga. Macam itulah berlaku. Akhirnya tak ada tanah kita. Semua pergi kat mereka. Ni contoh lain sikit lah luar kotak. Tuan-tuan, dengan duit jangan buat main. Kelam biji mata. Hak duk bergaduh adik beradik pun sebab duit lah. Tak apalah. Last yang kelima, kita berhentilah. Jadilah. Saya pun penat lah. Yang kelima, hak ni pun lagi kena atas kepala. Dan tidaklah pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah. Dia tak menjalankan hukum Allah. Dia tak buat hukum Allah dengan sempurna. Pasal kuasa tu duduk di dia. Kita pula kena ikut dia. Ni saya open open. Allah kata jangan buat lagu ni. Pasal Nabi kata kalau buat lagu ni hampa mengundang bala Allah. Biarpilah. Zaman lah kita zaman moden. Tuan-tuan, kalau ada yang berfahaman macam tu, namanya liberal. Sopa di Turki. Turun airport, nak jumpa muka Erdogan pun payah. Hak duk ada Ataturk tu lah kok mana pun. Masuk Istanbul pun Ataturk tu lah. Pi dekat Kapadokia tu pun kawan tu punya muka lah. Sebab apa? Sebab kalau ikut liberal, kita lebih open. Ibu-ibu tak gaduh dah serabut-serabut nak pakai kain telekung. Main bebas aja. Nak semayang pakai telekung. Keluar asal lagi ni buka. Lega ustaz. Tu liberal. Ni jangan dok pi serang hotel ataupun rumah. Walaupun syak kata mereka tu belum nikah, jangan duk serang. Hak tu hak asasi manusia. Nampak tak ni? Dia nanti main lagu tu lah. Hak nu dia kata boleh, hak ni dia kata boleh, hakikat Allah kata tak boleh. Kalau ada hak jenis perangai lagu ni, maaf, buang kalimah kalau. Memang ada jenis perangai lagu ni. Apa kata Nabi? Iaitu Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka. Ataupun tuan-tuan, kata ulama, kata guru saya, dia kata maksudnya menjadikan rasa takut tu, depa gaduh sesama depa. Berlaku tak ni? Tepuk dada tanya kawan.
Betul tak hak kita dengar? Betul ya? Gaduh dulu duk sebaris, contohlah no, duk sebaris, duk sebelah, naik kereta sekali, mesyuarat sekali. Bila dah sampai tahap ke benda ni, nanti mai dia lompat pergi kawan tu, gaduh pula dengan kawan ni tak betul. Padahal dulu duk sekali je. Nampak tak? Berlaku tak? Confirm berlaku. Nampak? Championnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tak payah ikut orang. Kita ikut apa agama kata. Ni saya buat conclusion dia. Dengan apa hak kita baca pada malam ni, semuanya berlaku dah pada zaman kita. Maka persiapan kita ni fikir untuk akhirat esok apa patut kita dapat. Nah, jangan ringan-ringankan tangan kita ni menjadi orang kata netizen hak mudah ni, menyebarkan fitnah, menyebarkan apa nama ni, caca meraba, mengadu domba, macam-macam lah. Pasal kita tak mau esok ni benda ni mengheret kita di akhirat. Susahnya akhirat. Tuan-tuan nak tahu susah ke? Tak mau sembang akhirat. Tak mau sembang lagi, tak mau sembang lagi mahsyar, tak mau sembang mizan, tak mau sembang lagi sirat. Tuan-tuan nak tahu susah payahnya alam kubur, tuan-tuan pilah jemput pi Masjid Kamunting. Ni iklan no. Minggu pertama hari Sabtu kuliah subuh, kalau tini tak ada kuliah subuh lah. Kita hak baca tentang alam barzah tu pun rasa ni cering ku tengkok ni. Bagaimana malakul maut mencabut nyawa, diceritakan perbezaan antara orang kafir dengan orang Islam, dengan orang mukmin berbeza cara cabut dirasai kita. Orang yang mukmin mati dicabut dengan begitu pantas, tetapi sakit tetap rasa, tapi sakitnya sementara. Tapi kalau hidup atas dunia hang rasa hang lah paling hebat, dengan kedudukan hang rasa hang paling kemah, maka ditarik dengan cara perlahan ni tuan-tuan. Siapa kita tergeliat dengan patah kaki, tuan-tuan pergi jumpa tok bomoh tulang. Pasal apa dia buat bagi laju? Pasal tak mau bagi rasa sakit tu lama. Dia pegang tengok kaki tergeliat, dia sembang dengan Pak Long, duk dengan siapa? Bini apa orang? Seorang aja bomoh, dua tak berani, prak mut. Dia buat bagi cepat. Ada tak tok bomoh buat bagi lambat? Dia duk main pula ejak tak kita kaki dia patah. Pasal apa ustaz? Sakit ustaz, sakit. Macam itulah bagi orang di atas muka bumi, dia hidup merasa macam dia tu betul. Sebab tu tuan-tuan, nasihat saya lah, kita ikut apa hak Nabi kata, Allah kata, selesai. Tapi nak tahu apa Allah kata, Nabi kata, kena mengaji ya. Kena mengaji. Kita jangan ikut nafsu. Kita kena straight to the point. Allah kata bukan, Allah kata tidak, tidaklah aku. Allah kata ya, yalah aku. Pasal esok kita akan dikembalikan bukan dengan depa. Kita dikembalikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan lipat balik kepada Allah. Wallahu alam. Tuan-tuan pun muka dah tengok jam banyak kali dah. Saya kena berhenti. Nanti kita sambung hadis yang ke-25, 4 amalan jahiliah. Apa amalannya? Nanti kita akan bahas pada episod yang akan datang. Jadi tuan-tuan, saya mohon izin satu iklan macam biasalah. Insya-Allah bulan depan saya tak pasti lagi, mungkin Jumaat macam malam ni saya masih ada, cuma Ahad yang ketiga tu mungkin tak ada lah. Nanti saya maklum balik kat cikgu, kerana saya bawa jemaah umrah seperti biasalah. Pasal tu kerja saya 17 Februari. Masih ada lagi lebih kurang tak sampai 10 dah seat kosong. Kok tuan-tuan lah minit nak pi, bagi tahu kat saya. Sebut nama. Saya ulang kali ni abang korang. Lepas ni kalau tuan-tuan teringin nak pi dengan saya, teringinlah, tak teringin pun ikut sukalah. Nak pi dengan saya, jangan pi dekat, bukan jangan ni maksudnya haram, pilah dekat Aris Travel. Saya ulang kali lagi, kalau nak pi umrah lepas ni dengan saya, dengan orang lain tak apalah, ikut sukalah. Dengan saya, WhatsApp saya dulu dan jumpa di pejabat Aris Travel. Bukan lagi dah Embun. Embun tidak lagi. Aris Travel anak syarikat di bawah Embun. Sekarang saya duduk di situ, beroperasi
dekat tempat tuan-tuan pergi mengaji kuliah duha pada setiap hari Khamis itu, pejabat dia sebelah. Esok ada kursus umrah pukul 9, 8.45 nanti mai dah, takut tempat tak ada. Tuan-tuan pergilah, kok nak tengok pejabat tu lagu mana. Baru sahaja logo semua dah ada dah, cuma belum ditempel atas dai je. Nak abang kata tuan-tuan, hak ni tugas baru saya. Saya nak pergi dengan Ustaz Naim. Ya, terus mai aris, tak payah pergi embun dah. Sebab kita bergerak sendiri. Cuma penerbangan mungkin sekali, cuma operasi masing-masing. Ada juga kita tawarkan, kalau tuan-tuan teringin anak lagu ni, boleh juga. Antara yang kita tawarkan apa dia, kita bayar secara ansuran. Ada satu surau tadi ni, kuliah muslimat yang saya pernah hadir paling ramai di dunia. Kat 200 orang, tak tahu main celah mana. Tuan-tuan, mereka setuju untuk buat secara ansuran. Contohnya sebulan 500 ataupun 400 atau 300, kita target pergi tahun depan. Jadi ramailah boleh pergi secara serentak. Bukit Jana bagi contoh, semua Bukit Jana. Dia rasa suasana tu lain. Saya pun mengharapkan kalau nak pergi dengan saya, jemaah saya, bukan jemaah orang lain. Pasal apa tuan-tuan? Jemaah saya dia kenal perangai saya, jenis kaki gurau, kaki melawak, kaki merapu. Kadang-kadang bila kita jumpa orang jenis bukan dia tak faham ni, dia jadi nak marah. Dia kata ustaz ni cakap nak apa? Pasal dia tak faham. Sebab tu saya kalau recording saya tak apa lagi. Kalau live ni saya rasa tak berapa nak selesa. Kadang-kadang orang dengar kita ceramah, kita kuliah, orang tak tahu kata kita melawak. Orang ambil serius. Akhirnya pergi sebaklah benda tu. Macam saya katalah. Tiba-tiba sahabat naik motor. Dia kata menatang karut ni sahabat naik motor waktu mana? Saya bagi contoh. Nak bagi mudah faham dengan tempat kita. Tapi hak tu dah depa kerat, pergi sebak. Akhirnya habis masalah kita. Wallahu alam. Apa-apa tuan-tuan, hello lah tepi insya-Allah. Yang baik daripada Allah. Satu lagi, minta maaf. Sahabat siap-siap. Ramadan saya sepenuhnya dilangkaui Kedah. Supaya tuan-tuan janganlah boh nama saya, pasal saya bakal jadi bapa. Bapa kedua. Awal bapa, anak seorang, bila dua kepala bapa. Tu saya mohong lah. Nah, abang kata isteri saya due date bulan puasa, jadi saya akan bawa balik rumah dia, rumah mak mertua saya dilangkaui. Jadi sepanjang Ramadan saya dilangkaui. Tuan-tuan gantilah tempat saya dengan imam-imam lain, ataupun imam kita pun dah padu dah, yang baik daripada Allah. Yang kurang sempurna itu, jika terkasak bahasa, terasa hati, tuan-tuan jangan dendamlah. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.